Terima kasih kerana menonton dan memilih channel ini. Sila tekan like, share dan subscribe agar anda tidak ketinggalan mengenai isu politik semasa yang kami sampaikan setiap masa. Terima kasih. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menawarkan dirinya menjadi peguam bela kepada Ketua Pemuda UMNO dari Akmal Saleh jika dia diheret ke mahkamah atas pertuduhan bawah akta hasutan. Oleh kerana saya, secara peribadi telah pernah disiasat, dituduh dan dibicarakan di bawah Seksyen 41, Akta Hasutan 1948 dan mengetahui betapa zalimnya Akta Hasutan tersebut. Maka sebagai seorang peguam dan ahli Parlimen Malaysia yang mahu melihat Akta Hasutan 1948 dimansuhkan di Malaysia merdeka ini, maka saya dengan suci hati dan ikhlas menawarkan diri jika dari Muhammad Akmal, Ketua Pemuda UMNO sudi dan bersetuju untuk menerima tawaran ikhlas saya sebagai salah seorang peguam bela dalam pasukan guaman dari Akmal. Ini jika sekiranya beliau pada akhirnya tetap akan dituduh di bawah Akta Hasutan 1948, katanya pada satu kenyataan hari ini. Hassan berkata Akmal tidak sepatutnya disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 seperti yang diumumkan oleh Ketua Polis Negara Razaruddin Hussain kerana kedua-dua akta tersebut bersifat kuku besi dan zalim. Ahli Parlimen PKR itu juga membangkitkan manifesto pilihan raya PH yang berjanji memansuhkan Akta Hasutan 1948 dan meminda Akta Komunikasi dan Multimedia. Baca, PANDUANKINI kenali Undang-Undang Kontroversi Akta Hasutan 1948. Kata Hassan, Ketua Pemuda UMNO itu lebih wajar disiasat di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan kerana mungkin menyebabkan keadaan tidak harmoni, perpecahan dalam masyarakat, menimbulkan kebencian atau membangkitkan sebab kepada orang lain melakukan keganasan. Kita mungkin tidak setuju atau tidak sependapat dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh dari Muhammad Akmal Saleh. Tetapi hak beliau untuk bersuara dan menyatakan pendiriannya dalam soal stokin yang dikaitkan dengan kalimah Allah adalah dilindungi di bawah Perkara 10(1)(a) Perlembagaan Persekutuan bahawa tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara, kata Hassan lagi. Semalam, Akmal memberi keterangan kira-kira 2 jam di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD, Kota Kinabalu, Sabah sebelum dibebaskan. Media melaporkan polis merakam kenyataannya susulan ucapannya dalam ceramah di Kelantan pada Sabtu lalu. Akmal yang disiasat bawah Akta Hasutan 1948 berkata, dia dimaklumkan untuk sesi rakaman percakapan itu melalui panggilan telefon sejurus sampai ke Sabah pagi semalam. Saya ada tanya sekiranya boleh tunggu namun keterangan itu perlu diambil secepat mungkin, katanya.
Berkaitan ucapan itu, Akmal mempertahankan ucapannya sebagai tiada unsur hasutan. Akmal adalah pemimpin politik paling lantang dalam isu jualan stoking bertulis kalimah Allah di KK di Petaling Jaya, sehingga mengundang bantahan di tengah-tengah ketegangan isu itu. Kemarin, aktivis politik Sarawak dan Sabah mendakwa Akmal dan 4 orang lagi sebagai dalang yang meningkat ketegangan kaum dan menuntut mereka disekat masuk ke kedua-dua negeri itu. Polis mendedahkan terdapat 2 laporan polis dibuat terhadap Akmal dalam isu berkenaan dan kes disiasat bawah Seksyen 41 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 Komunikasi Jelik. Setakat ini 3 kedai KK Mart, masing-masing di Perak, Pahang dan Sarawak, menjadi sasaran keganasan melalui serangan bom botol.